Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Datuk Amir Bahar bin Datuk Iting, Ketua Kumpulan 8 bagi Kod Kursus 00802 Seksyen 701 Penghayatan Etika dan Peradaban Semester 1 Sesi 2021-2022. Pada hari ini kami akan membentangkan hasil tugasan kami yang bertajuk langkah yang diambil oleh Kerajaan Malaysia untuk mengatasi masalah perpaduan dan integrasi kaum. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan 8 yang terdiri daripada 4 orang ahli. Yang pertama, saya sendiri, Datuk Amir Bahar bin Datuk Iting, YS 2110024, diikuti oleh Encik Abdul Adnan bin Amna, YS 21110028, diikuti oleh Encik Abdul Adnan Amna alias Mana, YS 211034, Encik Amdan Amran, YS 211028, dan yang terakhir Puan Kolna binti Narudin, YS 211119. Apakah itu perpaduan? Perpaduan ditakrifkan sebagai hubungan erat atau bersifat toleransi yang wujud secara sengaja dalam kalangan kaum dan etnik yang berbeza. Secara umum, perpaduan adalah satu proses atau sistem hidup yang menyatukan seluruh masyarakat dan negara menerusi ideologi negara supaya setiap anggota masyarakat itu dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta semangat kebangsaan bersama di kalangan mereka. Sebagai contoh, masalah perpaduan dan integrasi kaum yang pernah berlaku di negara kita ialah peristiwa 13 Mei 1969. Ianya merupakan satu rusuhan kaum yang terjadi akibat konflik politik yang berlaku pada hari tersebut dan memaksa negara untuk mengisytiharkan darurat dan menjadikan peristiwa tersebut sebagai sejarah hitam negara. Ia juga adalah satu peristiwa yang sangat memberi kesan yang mendalam kepada orang ramai. Oleh itu, pihak kerajaan perlu mengambil langkah untuk mengatasi masalah perpaduan dan integrasi kaum di negara kita. Kaum ialah bermaksud golongan orang sebagai sebahagian daripada satu bangsa yang besar atau suku kaum yang boleh ditakrifkan sebagai perkataan lain sebagai bangsa. Apakah itu integrasi? Integrasi ialah gabungan atau penggabungan dua atau beberapa kaum, unsur, bahagian menjadi satu. Kaum ialah bermaksud golongan orang sebagai sebahagian daripada satu bangsa yang besar atau suku kaum yang boleh ditakrifkan sebagai perkataan lain sebagai bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amdan bin Amran, nombor matriks YS 21110028, salah seorang ahli dari kumpulan 8 pelajar PEDP PLAMS ingin membentangkan tugas kumpulan kami yang bertajuk bincangkan langkah yang diambil oleh Kerajaan Malaysia untuk mengatasi masalah perpaduan dan integrasi kaum. Bahagian saya adalah dalam aspek politik. Politik perpaduan sangat penting kepada negara untuk memastikan proses pembinaan negara dapat dilakukan dengan lebih baik tanpa hambatan dan gangguan sosial. Negara yang harmoni memastikan pembangunan dapat dilaksanakan dan kemajuan yang diidamkan tercapai. Dalam konteks negara dan negeri, perpaduan yang utuh akan memberikan limpahan nikmat pembangunan kepada semua etnik yang ada di negara ini. Budaya politik baru berkaitan dengan kebebasan bersuara, berpersatuan, akses maklumat, demokrasi dan penglibatan. Manakala
nilai politik adalah amanah, integriti, keadilan, accountability, transparansi dan keterangkuman. Isu politik pula ialah rasuah, salah guna kuasa, keterangkuman jentera dan dasar awam, tabir urus yang baik dan federalisme. Bermula pada tahun 1950-an lagi, perpaduan politik di Malaysia dapat dilihat melalui sistem kerajaan campuran iaitu kepelbagaian kaum. Tujuannya adalah bagi menggabungkan fahaman politik dalam pelbagai kaum. Pilihan Raya Umum 1955 iaitu pilihan raya umum yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu memberi implikasi yang cukup besar kepada hubungan etnik di Malaysia. Justru itu, semua warga negara yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan layak untuk memilih wakil rakyat dalam pilihan raya. Wakil rakyat yang telah dipilih akan menyuarakan aspirasi melalui Dewan Undangan Negeri atau Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Melalui pembentukan ini, maka terjadilah kerajaan demokrasi sebagai alternatif bagi mengatasi masalah perpaduan di kalangan kaum di Malaysia. Berlakunya kerajaan dan toleransi yang cukup kukuh antara orang Melayu dan bukan Melayu, khususnya yang melibatkan pembagian kerusi pilihan raya. Perkara ini mengetepikan pandangan sempit perkauman dan bekerja ke arah menuntut kemerdekaan daripada penjajah. Tun Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri Malaysia yang pertama telah membentuk kabinet yang terdiri daripada komposisi berbilang kaum, iaitu 6 orang Melayu, 3 orang Cina dan 1 orang India. Pemilihan kabinet ini menunjukkan satu kerjasama yang baik untuk memberikan keseimbangan etnik yang lebih diterima dalam Majlis Perundangan Persekutuan. Komposisi kabinet pertama ini menunjukkan bermulanya tapak integrasi. Tapak integrasi adalah bermaksud ruang dan titik pertemuan antara kelompok strategik di Malaysia bagi membina kesatuan berterusan, iaitu melalui pelbagai etnik, agama, parti politik, NGO dan masyarakat sivil. Perlembagaan Malaysia 1957 serta simbol dan struktur kesatuan iaitu Yang di-Pertuan Agong, bendera, lagu negaraku, dasar kebudayaan kebangsaan, bahasa kebangsaan dan sekolah aliran kebangsaan. Pengayatan sejarah tanah air akan mampu mengukuhkan integrasi nasional dengan pembentukan identiti nasional berdasarkan penggunaan bahasa Melayu sebagai medium integrasi, kefahaman agama, budaya dan adat resam pelbagai etnik. Perlembagaan Malaysia 1957 serta simbol dan struktur kesatuan iaitu Yang di-Pertuan Agong, bendera, lagu negaraku, dasar kebudayaan kebangsaan, bahasa kebangsaan dan sekolah aliran kebangsaan. Pengayatan sejarah tanah air akan mampu mengukuhkan integrasi nasional dengan pembentukan identiti nasional berdasarkan penggunaan bahasa Melayu sebagai medium integrasi, kefahaman agama, budaya dan adat resam pelbagai etnik. Pengayatan yang mendalam terhadap sejarah negara bakal melahirkan warga negara berintegriti dan berakhlak tinggi serta memperkukuhkan ekosistem perpaduan. Nilai dan teras utama yang digabung dalam dasar perpaduan negara mencakupi semangat jati diri, patriotik, prihatin, toleransi, saling hormat menghormati dan bertanggungjawab. Ini adalah dasar yang mencerminkan aspirasi rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum yang mempunyai pelbagai latar belakang, agama, kepercayaan, adat dan budaya untuk membina sebuah negara bangsa. Ia sebagai usaha kerajaan untuk mengingatkan generasi muda supaya mempertahankan nilai kemanusiaan, adat serta budaya yang kian terhakis dan terpinggir pada era moden ini. Dalam menyemai dan memupuk perpaduan nasional, pemimpin politik tidak seharusnya menyentuh perkara sensitif yang boleh menyinggung rakyat Malaysia ketika berceramah ataupun berkempen
untuk mendapatkan undi, menghabiskan masa dalam pencaturan politik kepartian seperti menghasut dan memecah belahkan perpaduan antara kaum untuk kepentingan politik semata-mata harus dihindarkan sama sekali. Sebaliknya, pemimpin politik perlu menjalankan aktiviti politik mengikut nilai budaya Malaysia yang mencerminkan ketabanudan bangsa Malaysia. Bahkan, pemimpin politik sebagai orang tengah antara kerajaan dan rakyat boleh menjalankan aktiviti yang membantu rakyat memahami dan menghayati perlembagaan persekutuan serta rukun negara yang menjadi asas dan tiang negara ini. Segala usaha yang dirancang dan dilaksanakan oleh kerajaan perlu diberikan sokongan oleh semua rakyat. Tanpa sokongan rakyat, dasar perpaduan negara hanya menjadi impian semata-mata seperti berlaku kepada beberapa dasar perpaduan yang diperkenalkan sebelum ini. Menyusuri jejak perpaduan. Tahun 1969, peristiwa 13 Mei. Konflik perkauman menjadi pencetus kepada usaha kerajaan untuk menangani isu perpaduan. Tahun 1970, Rukun Negara diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 sebagai falsafah negara dalam mencapai perpaduan. Tahun 1971, Dasar Ekonomi Baru menjadi kerangka untuk memperkukuhkan perpaduan menerusi penyusunan semula masyarakat. Tahun 2003, Dasar Sosial Negara bermatlamat untuk mewujudkan masyarakat yang maju dari aspek sosial, ekonomi dan teknologi. Tahun 2017, Dasar Keselamatan Negara mempertahankan nilai-nilai teras negara bagi memastikan Malaysia kekal, selamat dan berdaulat. Tahun 2019, Dasar Komuniti Negara mewujudkan komuniti dan generasi mampan melalui pembangunan secara inklusif. Tahun 2019, Dasar Kebudayaan Kebangsaan mewujudkan kebudayaan kebangsaan. Tahun 2021, Dasar Perpaduan Negara, dasar payung yang menetapkan hala tuju kerajaan dalam mengukuhkan perpaduan negara dan integrasi nasional. Asas pembangunan dasar perpaduan negara telah dibangunkan berdasarkan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Media elektronik seperti televisyen, radio, laman web dan lain-lain juga merupakan satu peralatan yang dapat menyebarkan maklumat kepada orang ramai dengan mudah. Media elektronik memainkan peranan dengan menayangkan iklan-iklan yang boleh memupuk semangat perpaduan di kalangan masyarakat. Sebagai contohnya, kempen-kempen yang ingin dijalankan oleh kerajaan untuk memupuk semangat perpaduan halus telah dibantu oleh media elektronik kerana saluran ini adalah alat yang berkesan dalam menyampaikan maklumat pada zaman teknologi yang canggih ini. Peranan ini membolehkan orang ramai melibatkan diri dalam kempen berkenaan dan seterusnya dapat merealisasikan hasrat kerajaan bagi menanam semangat perpaduan dan integrasi kaum. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya Abdul Adnan bin Amna alias Mana, nombor matriks YS 211034 akan dalam aspek ekonomi. Malaysia mempunyai penduduk yang berbilang kaum serta budaya. Hubungan yang terjalin dapat mengukuhkan lagi kedaulatan negara serta dapat membantu pembangunan negara dan keharmonian rakyat di Malaysia. Melalui gagasan Satu Malaysia yang berasaskan prinsip rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan adalah salah satu langkah kerajaan Malaysia dalam mengatasi masalah perpaduan dan integrasi kaum. Jika konsep tersebut dapat dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat, tidak mustahil Malaysia mampu menjadi sebuah negara yang aman, stabil serta maju lagi disegani oleh masyarakat dunia. Dasar ekonomi baru diperkenalkan dalam rancangan Malaysia kedua dari tahun 1971 sehingga 1990 oleh Perdana Menteri
Tun Abdul Razak. Antara langkah tersebut adalah bagi mengurangkan dan akhirnya membasmi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan dan menambah peluang-peluang pekerjaan untuk semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum. Mempercepatkan proses penyusunan semula ekonomi Malaysia untuk memperbetulkan ketidakseimbangan ekonomi supaya dapat mengurangi dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut bangsa. Mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan terutama yang menganggur, mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara semua kaum dan antara kawasan, yaitu bandar dan luar bandar, memperbaiki taraf dan kualiti hidup rakyat melalui pelajaran, latihan, kesihatan, kemudahan infrastruktur dan lain-lain. Dasar pembangunan sosial mewujudkan keseimbangan yang dioptimum di antara matlamat pertumbuhan ekonomi dengan pengagihan yang saksama, memastikan pembangunan yang seimbang bagi sektor-sektor utama ekonomi bagi meningkatkan daya saling melengkapi antara sektor untuk mengoptimumkan pertumbuhan, mengurangkan atau menghapuskan ketidaksamaan sosial dan ekonomi negara untuk menggalakkan perkongsian secara lebih adil dan saksama, serta faedah yang diperoleh dari pertumbuhan secara lebih adil bagi semua lapisan rakyat Malaysia. Kesan hubungan tidak harmoni antara kaum pastinya mengakibatkan negara kita tidak stabil. Hal sedemikian sudah pastinya membawa kepada kemerosotan ekonomi serta melambatkan proses perkembangan serta kemajuan negara. Kehidupan rakyat pasti menderita akibat kenaikan harga barang dan kemunduran teknologi atas sebab ketiadaan sumbangan modal daripada pelabur tempatan maupun asing. Malahan taraf kehidupan rakyat pasti akan jatuh akibat ketiada peluang pekerjaan. Oleh yang demikian, perpaduan di kalangan rakyat adalah satu faktor penting dalam penjanaan ekonomi negara kita Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kolna binti Narudin, nombor matriks YS 21110019. Pada hari ini saya akan membincangkan salah satu langkah untuk mengatasi masalah perpaduan di Malaysia dari segi sosial, yaitu menggalakkan kepelbagaian kegiatan sosial dan kebudayaan. Malaysia dikenali sebagai negara yang kaya dengan budaya dan agama di mana masyarakatnya tinggal bersama-sama dengan penuh harmoni. Bagi mengatasi masalah perpaduan dan integrasi kaum, pelaksanaan aktiviti menggalakkan interaksi dan perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia di peringkat kebangsaan, negeri, daerah dan kampung-kampung harus diteruskan. Contohnya seperti aktiviti gotong royong serta mengadakan Hari Keluarga Malaysia. Ianya mampu memberi impak yang besar dalam mewujudkan perpaduan sosial. Melalui projek rukun tetangga di kawasan perumahan, semangat kejiranan dan toleransi dapat memupuk integrasi nasional yang mana setiap kawasan telah menerima kemudahan dua aras yang sama. Ini mampu mengelakkan sebarang ketidakadilan di antara kaum. Ekoran tragedi 13 Mei 1969, kerajaan terpaksa merangkah pelbagai dasar dan memindah beberapa perkara perlembagaan persekutuan untuk memulih kembali hubungan baik antara kaum dan memelihara ketenteraman awam. Konsep bangsa Malaysia ini perlu mencukupi pelbagai dasar yang telah dan akan dirancang sebagai peringkat perpaduan di antara kaum. Rukun negara, dasar kebudayaan kebangsaan dan dasar pendidikan kebangsaan sangat berperanan penting untuk menjamin hasrat ini. Selain itu, bagi membendung kebangkitan pelbagai anasir subversif yang mengancam perpaduan, akta-akta sedia ada seperti Akta Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOMA, Akta Pencegahan Jenayah POKA dan Akta Pencegahan Keganasan KOTA perlu dikuatkuasakan tanpa sembarang kompromi. Jika masih ada terdapat kompang yang menghalang penguatkuasaan, sewajarnya ditambah baik dengan kadar segera. Antara perkongsian budaya masyarakat yang saya kenal pasti
adalah perkongsian budaya masyarakat di Malaysia. Terdapat banyak pengaruh asing yang telah diterima dan diamalkan dalam kepelbagaian masyarakat Melayu sekarang, dan ianya dapat dilihat dari segi berpakaian, makanan, hiburan, majlis perkawinan, majlis hari lahir, dan sebagainya. Antara perkongsian budaya di Malaysia adalah pemberian ampau ketika Hari Raya Aidilfitri, yang idea asalnya dipinjam dari budaya masyarakat Cina, di mana pemberian ampau dari golongan yang sudah berkahwin kepada golongan yang masih bujang. Tetapi dalam masyarakat Melayu, pemberian ampau adalah dari orang dewasa tanpa mengira yang sudah berkahwin ataupun yang masih bujang. Ini untuk disampaikan kepada kanak-kanak kecil dan remaja yang masih bersekolah, dan juga dari seorang anak kepada kedua ibu bapa mereka. Malah ada juga yang memberi ampau kepada nenek serta datuk. Selain itu, perkawinan masyarakat Melayu yang bertemakan Bollywood juga merupakan perkongsian budaya di Malaysia. Sekian, terima kasih. Antara langkah yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan dalam menjayakan lagi konteks sosial khususnya kebudayaan ialah dengan menyarankan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia agar memberikan pendedahan kepada pelajar-pelajar di peringkat sekolah tentang perpaduan di kalangan masyarakat Malaysia. Merujuk kepada falsafah pendidikan Malaysia, iaitu usaha yang berterusan memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu bagi mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi. Oleh yang demikian, sebagai seorang guru di sekolah, setiap kanak-kanak akan diberikan pendedahan terhadap perpaduan khususnya dalam mata pelajaran pendidikan moral dan sivik kewarganegaraan. Antara yang boleh dilakukan dalam memupuk persepaduan sosial ini ialah berdasarkan kurikulum sekolah. Pihak kementerian harus menyeragamkan kurikulum selaras dengan perkembangan ekonomi dan sosial negara. Kesimpulan, perpaduan dan integrasi kaum adalah satu cabaran paling penting bagi membangunkan negara ke arah yang lebih baik. Aspek politik, ekonomi dan sosial merupakan cabaran utama bagi mencapai kebersamaan dan sikap toleransi di dalam diri setiap masyarakat. Selain itu, perpaduan dan integrasi kaum yang baik juga dapat memberi impak positif dalam memajukan negara agar kekal utuh bersaing setanding dengan negara-negara lain. Sekian, terima kasih.